Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali selepas kita berpuasa selama 30 hari, dan tajuk yang saya akan bentangkan hari ini berkait dengan puasa kita, iaitu kalau nak tengok dia punya title itu Sains Fitrah, pulih semula ataupun hanyut. Fitrah di sini ialah maksudnya ialah kita balik kepada keadaan di mana kita tak ada dosa dah, ataupun dengan perkataan lain ya, kita seakan-akan seorang bayi ya. Jadi itu yang dinamakan Aidilfitri ya. Maknanya kita menyambut hari raya kita dah pulih semula. Tu kalau dalam bahasa Inggerisnya reset lah, maknanya kita ni orang Islam ni Allah telah kurniakan reset button every year ya, reset button every year. Cuma adakah kita benefit ataupun tidak bila reset itu? Jadi hari ini saya akan bincangkan supaya kita boleh check diri kita, termasuk diri saya sendiri, sama ada kita telah berjaya reset ataupun kita masih lagi hanyut di dalam apa yang kita lakukan sepanjang tahun. Jadi itu tajuknya, dan reset ini kita tumpukan kepada hati kita ya, pada hati. Ya, kerana kita ni dilahirkan ya mengandungi dua entiti. Pertama ialah jasad yang kita nampak, yang kita boleh lihat ya terhadap diri kita sendiri, dan yang itu yang kita dilahirkan. Dan 120 hari selepas kita dilahirkan, Allah mengurniakan kita dengan rohnya ya, dengan rohnya. Dan roh itu adalah dalam supposed to be duduk di dalam hati kita lah. Dan apa yang saya sebutkan dari segi fitrah ini ialah dari segi hati ya, walaupun adalah satu perkara yang mustahil ya kita nak tukarkan fitrah dari segi jasad ya. Maknanya kita balik jadi bayi balik, jadi tak ada makna lah. Jadi apa yang dimaksud dengan fitrah di sini ialah kita, hati kita menjadi bersih semula ya. Hati kita menjadi bersih semula. Jadi kita ni hidup dalam satu dunia yang multidimension ya, dan dalam kehidupan multidimensional ini kita akan mengalami banyak perkara ya. Setiap tahun ya perkara ini berlaku. Kita akan mengalami kemiskinan, kebodohan, kezaliman, kemerosotan moral, ketidakadilan dan lain-lain lagi. Jadi ini adalah suatu perkara yang faktual lah, yang berlaku di sekeliling kita. Dan sistem kehidupan kita ini, kalaulah kita adalah sekular ya, kita anggapkan ini semua sebagai apa yang berlaku ke atas kita, sama ada dalam ekonomi kapitalistik ataupun politik oportunistik, ataupun pendidikan kita, pendidikan materialistik untuk mencapai kekayaan, ataupun budaya kehedonistik ya, iaitu ingin mencari keseronokan, ataupun tata sosial yang individualistik, iaitu kita cuba mencari sesuatu yang akan satisfy diri kita untuk kemenangan kita dan hanya untuk aku lah. Jadi dari konsep aku ataupun anaism itu memanglah menjadi hidup kita ya kalau kita adalah sekular. Tetapi ya kita sebagai orang Islam, kita mempunyai cara yang berbeza ya kehidupannya. Kerana apa yang kita lakukan, sama ada ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan tata sosialnya mempunyai dasar syariah. Maknanya kita ada peraturan yang tertentu yang kita kena ikut. Jadi Islam ini ialah satu cara hidup ya, ia satu cara hidup. Dan seseorang yang beragama Islam dia perlu ada ilmu ya untuk mengikuti cara hidup itu. Mustahil bagi seorang Islam yang tidak ada ilmu ya untuk dia mengikuti ya, kerana setiap peraturannya itu perlu dipelajarinya, perlu diamal, dan kemudian barulah boleh diamalkan, dan dianya tidak akan datang secara sendirian.
Jadi di mana kita nak dapatkan, ya, sama ada kita dapat daripada satu sekolah rasmi, daripada keluarga kita ataupun daripada masyarakat. Jadi ini adalah punca-punca, ya, di mana, ya, dia akan membentuk, ya, keadaan seseorang itu. Dan ini akan berlaku tahun demi tahun, ya. Dan kita orang Islam, ya, kita diberikan bulan Ramadan, iaitu satu bulan untuk melatihkan diri kita supaya boleh yang perbaiki apa yang kita ada, ya. Jadi Allah berfirman, ya, dalam surah Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jadi Allah berfirman dalam surah Rum, ya, ayat 30. Fa'akim wajhaka lidina hanifah. Maka hadaplah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Makna tetap fitrat Allah. Makna tetaplah atas fitrah Allah. Dan Allah mencipta manusia itu melalui fitrah itu. Jadi fitrah ni penting, ya, dalam kehidupan kita, dan kita perlu menjaganya supaya kita dapat hidup berjaya di dunia dan juga di akhirat. Apakah itu fitrah sebenarnya? Ya, mungkin ada yang mempersoalkan, ya, dan ingin memahami apa yang dimaksudkan dengan fitrah itu, ya. Tidaklah seorang anak yang lahir kecuali di dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ataupun seperti haiwan melahirkan anak yang sempurna. Apakah kalian melihat darinya, dapat mendengar mengenainya? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh ramai, ya. Imam Malik dalam Al-Muwatta, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Bukhari dan juga lain-lain lagi. So ramai yang menyebutkan, ya, betapa pentingnya, ya, ibu bapa dan juga masyarakat nanti di masa depan, ya, yang akan mencorok, ya, seorang bayi tersebut. Jadi fitrah itu adalah akidah yang lurus bagian diperjelaskan pada ayat berikut. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Sebagaimana yang saya telah bacakan tadi, ya. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan anak Adam dari sulbi mereka, ya. Jadi kita ni ada satu ketika dahulu kita duduk di azali, dan pada ketika tersebut, ya, semua roh kita, ya, kerana pada ketika itu roh masih ada lagi, ya, di situ. Dan setiap roh ini, ya, telah ditanya oleh Allah, bukankah aku Tuhanmu? Semuanya menjawab bahawa ya, bala, ya, kamilah yang demikian. Jadi kita secara naturalnya, ya, kalau kita tanya, ya, tak kira orang tu seorang etis ke, orang agama apa pun, dia akan memberitahu bahawa Allah, Tuhan itu ialah Allah. Itulah dia fitrah. Ya, itulah satu yang fitrah, ya. Dan firman Allah, bagi mereka yang tak mau terima, ya, mengenai perkara ini, ya, Allah beri 4 bulan saja untuk mereka melihat sekelilingnya. Dan ini disebut dalam surah At-Taubah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna Allah mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak akan melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghina orang kafir. Jadi dalam ayat ini Allah telah memberi amaran, ya, kepada sesiapa yang tidak menerima, ya, kedudukan fitrah ini. Maka ayat ini menerangkan supaya memberi kesempatan, ya, kepada orang-orang musyrik yang mereka ada 4 bulan untuk berfikir mengenai perkaranya. Kalau mereka masih nak menentang, maka mereka akan mendapat perangan, ya, daripada Allah dan Rasul. Dari dalam pandangan Islam, ya, setiap manusia lahir ke dunia ini adalah suci.
Ini adalah keunikan kita agama Islam. Ya. Kita menganggap bahawa apabila kita dilahirkan suci, ya, berbanding dengan orang Kristian. Ya, orang Kristian mengatakan bahawa dia berdosa. Ya, apabila dilahirkan, dia berdosa. Jadi dia perlu, ya, mendapat keampunan itu dengan mengambil Alhamdulillah, ya, Nabi Isa sebagai Tuhan dia. Ini berbeza. Ya. Jadi kita ni bukannya orang yang berdosa, ya, tapi kita ini adalah orang yang fitrah. Jadi dalam Islam kita kata seorang bayi yang dilahirkan ianya suci, ya, bersih daripada dan dosa, dan dia apa orang kata mempunyai kecenderungan, ya, terhadap ketuhanan ini, ya, sebagai yang disebutkan tadi, ya, dalam ayat tadi. Jadi itu adalah seorang bayi. Ya. Bila kita tengok seorang bayi itu memang agak ganjil lah. Kalau kita tengok seorang bayi yang kita memang nampak dia bersih, boleh dianggap sebagai berdosa, ya, ataupun mempunyai dosa yang tersimpan, ya. Itulah pandangan orang Kristian, dan kita harap kita tidaklah termasuk dalam golongan yang mempercayai perkara ini. Kerana agak mustahil, ya, apabila kita melihat seorang bayi itu tidak mempunyai dosa sudah. Inilah satu yang ganjil. Ya, kalau kita lihat kan dari segi logik kemanusiaan pun kita tak boleh tengok, ya, seorang bayi itu berdosa. Okey. Jadi kesucian itu boleh dinoda, ya, berdasarkan kepada interaksi dia, pergaulan dia, di mana munculnya ajaran taubat itu, ya. Kerana kita tahu, ya, bahawa kita akan berdosa dan kita akan membuat, ya, beberapa kesilapan. Jadi kesilapan ini adalah disebabkan oleh interaksi kita dengan masyarakat. Ya, kadang-kadang kita tersilap langkah, kadang-kadang kita buat kesilapan, dan itulah dia kita manusia, ya. Kita manusia yang ada possibility, ya, untuk membuat kesilapan. Cuma beza kita manusia yang membuat kesilapan dengan syaitan dan iblis ialah mereka membuat kesilapan tetapi mereka tidak, ya, bertaubat, ya, terhadap ataupun mengaku salah, ya, terhadap kesalahan tersebut. Jadi janganlah kita termasuk dalam golongan orang yang apabila kita tersilap, kita tidak mengaku kesilapan kita. Dan kita masih berpegang kepada apa yang kita buat yang salah tersebut. Dan kita doakan supaya dalam jemaah kita pun begitu, supaya kita sentiasa berada, ya, di atas landasan yang benar, ya, sebagaimana kita memohon kepada Allah setiap waktu apabila kita bersolat, iaitu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kembali kepada kesucian ini, ya, sangat penting, ya. Kerana kita adalah manusia yang suka membuat dosa, yang tendensi untuk buat dosa, buat kesilapan itu sentiasa ada, maka kita perlu, ya, reset, ya. Jadi kita perlu ada satu button untuk reset. Dan Allah membantu kita sebagai manusia, ya. Sebagai apa orang kata manusia, kita dibantu. Dan reset tersebut yang sebenarnya berlaku pada bulan Ramadan. Dan kita baru saja lepas bulan Ramadan. Adakah kita telah berjaya reset ourselves balik to zero, ataupun masih lagi kita seperti mana sebelum bulan Ramadan? Jadi fitrah, kita balik kepada fitrah, iaitu membuka atau menguap. Fitrah sendiri punya makna asal kejadian, ataupun keadaan yang suci, ya. Kadang-kadang disebut fundamental sekarang ni, ya. Mana we go back to the fundamental. Dari segi bahasanya fitrah diambil dari kata afaq yang berarti belahan, ya. Maknanya lahir yang lain-lain lah, daripada penciptaan, daripada kejadian asal dan lain lagi. Jadi we have to go back. Kita kena patah balik. Sama ada nak melalui apa saja, kita kena patah balik. Walaupun orang kata nak kata tak ada U-turn, memang tak ada U-turn lah. Kerana apa kedudukan kita yang ada sekarang ni, then we need to change. Ya. Kalau tidak, kita akan dapati hati kita akan dipenuhi oleh kegelapan. Dan itu akan menyebabkan kita banyak lagi melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Jadi, yang sebenarnya kita tak boleh balik, ya, sebenarnya. Dan change the beginning. But apa yang kita boleh buat ialah kita change, kan, dan supaya penghujung kita akan menjadi lebih baik daripada asal kita. Itu adalah
satu perkara yang boleh kita lakukan. Jadi fitrah Islam adalah fitrah manusia. Dan ada 4 jenis fitrah manusia itu, ya. Kerana fitrah ni, bila kita cakap fitrah ni, ia adalah satu sifat manusia. Ya, dia ni adalah sifat manusia. Sama ada dia fitrah munazalah, ya, iaitu fitrah yang masuk dalam diri manusia, ataupun ialah fitrah gharizah, ya, iaitu fitrah dalam diri manusia yang beri daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dan dasar manusia itu sendiri. Ataupun fitrah suci, iaitu fitrah yang membuktikan bahawa diri manusia itu suci dan mengotorinya adalah dosa-dosa dia. Jadi itu fitrah suci. Ataupun dia fitrah intelektual, mana potensi dirinya dari panca indera dan akal pemikirannya. Dia boleh menggunakan akal dia untuk membezakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Ini adalah contoh-contoh dari segi kebersihan, ya, apa yang kita boleh lakukan sebagai manusia. Ini pun fitrah juga, ya. Ini perlu dijaga, ya, perkara-perkara ini. So fitrah itu refer kepada human being sebagai, kalau kita nak katakan, ialah natural moral compass, ya. Ianya adalah kompas kita yang untuk menentukan sama ada apa yang kita lakukan baik atau tidak. Secara nature, secara natural, kita secara individu kita tahu. Bila kita lihat suatu perkara itu, pembunuhan katakan, maka kita tahu ini adalah perbuatan jahat. Menipu, kita tahu itu adalah satu perbuatan jahat. Tapi bila kita lihat bahawa kebaikan, generosity dan kecintaan, semua itu adalah perkara baik. Itulah dia fitrah. Itulah fitrah. Jadi, seorang bayi itu tidak memahami bahasa yang sebenarnya. Tapi bila kita menunjukkan, ya, kita mencintai bayi tersebut, bayi itu akan tahu, ya, bila kita menjerit ataupun kita marah ke dia, dia akan tahu itu sebagai negatif. Jadi di mana bayi itu dapat benda ni semua? Yang sebenarnya bayi itu apabila dia senyum ketika dia happy dan menangis apabila dia sedih. Jadi kita dapati seorang bayi itu dia ada fitrahnya. Dia akan tahu membezakan di antara kebaikan dan keburukan. Dan ini adalah satu contoh, ya. Fitrah mengajar kita that every child is born upon the fitrah, ya, sebagai yang disebutkan tadi. Jadi ini bukanlah kita tak nampak, memang kita nampak perkara ini dan kita nampak jelas, ya, pada seorang bayi. Dan corruption of the human moral ni kita dapat
Okey, sorry. Apa nama, elektrik putui. Okey, minta maaf. Elektrik putui just now. Uh, Okey, kita teruskan mengenai fitrah ni. Jadi apa nama, moral, human moral ini ya, memang kita secara tak langsung sebagai individu ya, kita akan lihat bahawa moral yang tak baik itu memang kita nampak ya, kita akan terasa bahawa ia tak baik. Jadi bila keadaan ini ya, kita akan dapati ya bahawa uh, kita recognize ya bila sesuatu itu baik, bila sesuatu itu tak baik. Jadi kita sepatutnya menggunakan ini ya, mengenai kebaikan dan keburukan ini ya, dalam kita menjalankan dakwah ya. Kerana itu akan memudahkan kita untuk menjalankan dakwah ya. Kerana secara conscience dia, maknanya secara orang kata kata hati ya, di dalam hati kita akan mengatakan ini benda baik ya. Kerana itu adalah fitrah kita. Ya, fitrah kita boleh yang membezakan di antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tak baik ya. Dan ini adalah juga ya membentukkan dalam diri kita ini, kita rasa happy ya bila kita buat ya sesuatu benda yang baik, dan apabila kita melakukan sesuatu yang tak elok ya ataupun yang buruk itu, kita akan rasa malu, kita rasa guilty dan lain-lain lagi. Itulah dia fitrah ya, itulah dia fitrah yang ada ya dalam diri kita secara natural ya, secara apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Jadi ini penting untuk dakwah ya. Bagi kita, bila orang yang bukan Islam ya, kita memberi dakwah kepada mereka, kita hendaklah cuba ya mendalami perkara ini dengan mereka ya. Bila kita berbincang dengan mereka, kita akan tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan kebaikan dan apa yang dimaksudkan dengan keburukan. Jadi kompas ni, apa yang kita pakai sebagai kompas dalam ni, atau inner kompas ni, akan dapat membantu kita apabila kita menjalankan dakwah. Yang ramai kita anggap kan macam orang yang bukan Islam ni, kita ingat mereka tak ada ya. Tetapi ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi daripada awal ya, setiap manusia itu ada fitrah itu. Maknanya mereka, setiap orang itu ada inner compass dia. Jadi kita kena benefit ya, ataupun menggunakan inner compass ya, setiap manusia tersebut untuk menjalankan dakwah kita. Jadi kalaulah kita boleh ya tap perkara ini, maka apabila kita menjalankan dakwah, kita akan dapati ia lebih mudah lagi ya, lebih mudah lagi. Kerana kita tahu ya, rakan yang bukan Islam itu mempunyai reception ya di dalam hati dia. Walaupun mungkin ya di mulut dia ataupun dalam cara dia react, perkataan-perkataan dia menunjukkan yang bahawa dia tak percaya kepada Islam. Okey. Jadi secara summary-nya kita kena ingat ya bahawa fitrah ini adalah our natural compass. Ya, dia adalah natural compass. Ya, sama ada orang Islam ke, orang bukan Islam ke, semua orang ada this natural compass. Jadi kalau orang tu kita nampak ya dia suka kepada kebaikan, maka hendaklah kita galakkan perkara tersebut. Dan kalau dia pun kita lihat ya tidak suka kepada benda keburukan, maka hendaklah kita sama-sama ya membantu dia untuk mengatasi keburukan tersebut. Okey, itulah role kita ya dalam dakwah. Jadi salah satu perosok manusia adalah hawa nafsu ya. Hawa nafsu akan mengganggu terhadap apa yang kita punya natural compass itu akan cuba capai ya. Jadi ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun. Andai kata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi. Jadi hawa nafsu ni memang sentiasa ya mencuba mencari jalan supaya kita sesat ya. Walaupun kalau kita tanya dalam hati kita benda ni bagus ke tak bagus, memang hati kita akan menjawab benda tu bagus kalau ianya bagus, dan kalau tak bagus dia akan menjawab tak bagus. Cuma ada lagi satu.
iaitu hawa nafsu yang kata is tak bagus pun tak apa, dia kata. Jadi itulah dia peranan hawa nafsu yang kita kena lawan ya dengan akal kita dan juga dengan natural compass kita. Okey. Dan ada 7 peringkat ya nafsu ini ya, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah dan nafsu kamilah. Dan untuk mencapai ya daripada nafsu amarah, which is tingkat yang paling rendah sekali, pada nafsu lawamah, nafsu mulhamah, kita kena train diri kita. Dan training ini yang patutnya kita laku dalam bulan Ramadan ini. Ya, kerana kita dipeluang diberi masa itu untuk berlapar. Ya. Kerana nafsu ni, mengikut ceritanya, dia tak tahan kepada kelaparan. Ya. Tak boleh tahan dengan kelaparan. Jadi, ada 10 rupa nafsu yang menggambarkan jiwa atau sifat tercela yang ada pada manusia. Ini dia 10-nya. Nafsu kalbiyah, nafsu humariyah, nafsu sabuiyah, nafsu fa'irah dan lain lagi. Ini semuanya nafsu ni, nafsu. Dan kita, tujuan kita ialah melawan hawa nafsu dia. Bolehkah kita hilangkan? Tak boleh. Ya. Dia memang ada dalam diri kita. Dan apa yang kita perlu lakukan ialah melawannya dan bukannya cuba menghapuskannya. Kerana nafsu ini adalah sebahagian daripada kurniaan Allah kepada kita. Jadi kita kena lawan dia. Jadi bagaimana untuk mengendali ini ialah dengan membuat solat, ya, dengan membaca Al-Quran, dengan berpuasa. Jadi berpuasa itu dengan menjaga mulut kita, menjaga mata dan juga menjaga pendengaran kita. Itu adalah tambahan ya kepada berpuasa. Jadi apabila kita lakukan ini dan bilakah masa yang paling sesuai ya, untuk kita melakukan ini? Tentulah bulan Ramadan yang lepas, yang baru lepas ya. Bulan Ramadan yang lepas. Itu yang kita namakan dia sebagai Madrasah Ramadan. Ya, dia nama madrasah itu kita tambah dalam bulan Ramadan. Itu ramai yang tidak memahami macam mana yang dikatakan madrasah. Ya, kerana kita cuba ya mengajar diri kita supaya lebih rapat dan mendekati Allah. Okay? Basically, apa yang kita lakukan ialah kita cuba mencucikan hati kita. Cleaning it out. Ya. Sebagai contoh ni gambar ni sajalah saya bubuh ya, untuk menampak kita ya. Apa yang kita cuba lakukan. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita cuba membersihkan hati kita. Dan ini dinyatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ayat 173. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajib atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu yang dinamakan kita cuba ya achieve this ya ketakwaan ini. Jadi kita kutip semua benda-benda yang tak elok, kita buangkan keluar. Jadi itu dia tujuan ya madrasah Ramadan ini ya. Jadi kita dibantu oleh Allah ya dalam hal ini ya, kerana bukan saja kita disuruh ya untuk membersihkan hati kita, Allah membantukan dengan Lailatul Qadar. Iaitu satu malam yang baiknya lebih daripada 1000 bulan. Kerana kita umur apa orang kata umat Nabi Muhammad ni dalam di antara sehingga paling tinggi pun 120 tahun ya, berbanding dengan umat-umat yang lalu sampai 1000 tahun dan lebih. Jadi ibadat mereka lebih banyaklah dari segi itu. Jadi untuk memastikan yang bahawa kita tak ketinggalan umat Nabi Muhammad ini, Allah menyediakan Lailatul Qadar. Jadi ciri-cirinya ya, saya nak sebut ciri-cirinya, iaitu matahari terbit tidak terlalu panas ya pada sebelum malam Lailatul Qadar dan juga malam sebelum dan pada besok harinya. Jadi ini adalah satu tanda Lailatul Qadar ya. Dan kita sebagai ahli sains kita telah buat kajian ini. Dan actually kalau mengikutkan ahli sains ya, yang sebenarnya Lailatul Qadar ni kalau berdasarkan kepada matahari terbit tidak terlalu panas ya. Kita buat kajian di Arab Saudi ya, kerana perkara ini disebut di Jazirah Arab, dan kita dapati memang ada certain time ya pada bulan Ramadan
Di antara 21 hingga 29 hari bulan tu, ada satu malam selalunya. Dan didapati kita buat kajian selama dekat 15 tahun ya, ada berlakunya. Dan ini telah dibuat dalam bentuk mathematics. Dan sekarang ni saya masih ya menggunakan pengiraan tersebut dia menentukan Lailatul Qadar. Dan angin berhembus lembut ya pada ketika tersebut ya, ini pun lagi satu contoh pada hari ya, malam Lailatul Qadar tersebut. Malam hari dia nampak terang ya, dia tidaklah gelap ya. Jadi ini adalah tanda-tanda dari segi fizikal ya yang boleh kita nampak ya, apabila berlaku Lailatul Qadar. Dan ahli-ahli sains telah pun membuat kajian terhadap ini, dan sebenarnya yang saya katakan ya, ahli fizik telah membuat pengiraan dan memang kita ada date yang kita boleh predict ya, setiap tahun bilakah yang akan berlakunya Lailatul Qadar. So wallahu a'lam lah, ini ada ilmu kita sebagai manusia berdasarkan kepada hadis-hadis yang disebutkan ini. Tapi kita jangan lupa pula ya, walaupun kami sebagai ahli fizik saya boleh predict ya, tetapi ya untuk memastikan ya, kita menjumpai malam Lailatul Qadar ini ialah kita beribadat lah pada malam akhir 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ya. Tapi dah lepas lah dah. Tahun depan cubalah kita dapatkan apa orang kata malam Lailatul Qadar ini. By the way ya, kalau pun macam saya ahli fizik kita boleh predict, kalau Tuhan nak bagi jumpa, saya akan rasa ngantuk malam tu dan saya tidur dan tak buat ibadat jugalah. Kerana Lailatul Qadar ni sebenarnya ialah kurniaan Allah ya, kurniaan Allah. Dia akan bagi kepada siapa yang dia nak, dan bagi siapa yang memohon dia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Ini kita kena jelas ya. Kita kena jelas. Dan ada berapa perkara, ada 10 perkara yang digalakkan buat. Tak apa, kita kutip buat masa ni kerana Ramadan dah lepas ya. Tetapi untuk maklumat kita ya, supaya Ramadan yang akan datang ni kita akan lebih prepare lagi. Jadi ada inilah di masa untuk berbuka puasa ya di Madinah ya, Madinah. Okey, dan ini di Mekah ya, di Mekah berbuka puasa. So kadang-kadang kita dapati ya, macam saya sebutkan tadi ya, satu caranya ialah bersolat ya, solat itu menjalankan solat. Dan solat ini ya sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi ini adalah ayat yang memberitahu kita sama ada apabila kita melakukan solat ya, iaitu sembahyang tersebut, adakah solat kita diterima ataupun tidak. Disebutkan sini inna salati wa tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ayat Al-Kabut ni ayat 45. Dia memberitahu kita bahawa kalaulah kita betul-betul buat solat ya, dengan betul ya, bila dikatakan betul itu langkah dia pun betul, ada apa orang kata takbiratul ihram dia, rukuk, i'tidal, sujud, duduk dan bersesuaian ya, bertepatan sebagaimana yang dikehendaki, maka dia akan kesannya ialah kita akan bila kita berlakunya nak buat keji ke muka kita tak buat. Kalau kita masih lagi nak buat, kita tahulah ada something wrong dengan solat kita. Kena check balik lah. Kena belajar balik lah. Mungkin tersilap baca Fatihah. Mungkin tersilap, adalah silapnya di sama mana-mana. Kalau masih lagi kita tengok sama ada diri kita ke, ahli keluarga kita ke, ataupun kawan kita ke, nampak macam solat, tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ini. Jadi kita kena check balik lah. Kat mana yang salah dia. Dia mesti ada salah. Ya, kerana ayat ini adalah diberitahu oleh Allah bahawa inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kerana solat itu mencegah. Dia solat, bila kita bersolat dengan betul, maka dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi itu ada check and balance kita untuk pastikan ya, apa kita lakukan tu diterima oleh Allah ataupun tidak di dunia lagi dah. So the thing here ialah kita berpuasa itu tujuannya ialah untuk achieve takwa. Apakah dia takwa? Takwa ni berlaku di dalam hati ya, di dalam hati ya, sebagaimana tangan ini di dalam hati. Jadi
Apa yang berlaku ialah kita akan mendengar kepada apa yang angel sebutkan, ya, dan bukannya daripada syaitan, ya. Jadi ini ialah dianya. Memang sebagai manusia kita akan menerima dua-dua mesej ini. Jadi sama ada kita nak terima yang syaitan ataupun angel. Okey. Dan itulah takwa. Dan takwa ialah bila kita menerima daripada angel saja, atau basically kita melaksanakan apa yang Tuhan minta dan kita meninggalkan apa yang Tuhan larang. Ya. Jadi alhamdulillah lah kita dah sambut dah Aidilfitri. Dan sepatutnya pada hari Aidilfitri itu kita dah patah balik fitrah kita. Kita dah reset dah. Ha? Jadi adakah kita dah reset? Ini yang jadi masalah kita sekarang ini. Walaupun dari sudut lain memang kita bersedih lah kerana telah meninggalkan Ramadan, di mana Allah telah memberi peluang, ya, untuk kita reset balik, ya, diri kita ni selepas melakukan banyak dosa, ya, sepanjang tahun. Jadi pada bulan Ramadan itu kita reset balik. Jadi pada bulan Syawal, ya, kita berada dalam fitrah, balik semula, ya, clean balik semula. Jadi Ramadan ini adalah tempat di mana kita membakar dosa-dosa kita supaya hati kita jadi bersih. Jadi di sinilah yang Rasulullah pernah bersabda, ya, oleh Ahmad, sesiapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan berniat ikhlas, sesungguhnya mengharapkan redha dari Allah, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ini yang dinamakan fitrah dan sebutkan. Ini dia keistimewaan bulan Ramadan. Mengapa sahabat-sahabat Rasulullah dan ramai orang yang berilmu, ya, masa satu perkara yang amat menyedihkan bila Ramadan telah pergi. Jadi bila kita katakan dah fitrah tu, apa yang kita maksudkan? Ya, mungkin bagi ramai yang tidak berapa memahaminya. Ya, kembali kepada akidah yang benar, ya, menurut prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini adalah satu perkara yang penting, ya. Kita akan kembali kepada akidah asal kita. Dan kita juga mengabdikan diri kita kepada Allah dalam segenap kehidupan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itulah dia tanggungjawab kita, ya. Kita akan rasa itu. Dan yang ketiga ialah kita menjaga suruhan dan menjauhi apa larangan-larangan Allah. Kita kembali sifat kemanusiaan, ya, kepada diri kita ini. Ramai kita ni, ya, walaupun kadang-kadang kita melakukan perbuatan sebagai contoh sistem kewangan Islam, tetapi kita sifat kemanusiaan itu tak ada. Jadi something is wrong, ya. Sebenarnya kita tak kembali kepada fitrah. Okay? Jadi kalau kita nak sum up 1 hingga 4 ini, yang sebenarnya ialah kita mencapai ketakwaan, ya, sebagai disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang saya baca awal-awal tadi. Itu dia tujuannya untuk dalam bulan Ramadan. Jadi kita perlu istiqamah. Ini pentingnya istiqamah itu ialah kita maintain apa yang ada, ya, kata kita konsisten, ya, terhadap apa yang telah kita lakukan, ya, semasa bulan Ramadan. Dan kita harap, ya, dalam Ramadan kita berjaya menguasai hawa nafsu dan mata hati menjadi buta. Jadi kita harapkan ini berterusan. Dan kita akan mampu, ya, mengubah ibadat, ya, seorang itu. Jadi kalaulah melalui 2 peringkat, itu at-taqwim yang bermaksud melatih jiwa, atau al-iqamah yang mendisiplin jiwa. Jadi kita harap dua-duanya boleh kita capai supaya kita menjadi, ya, mempunyai ciri-ciri Muslim sejati yang bertakwa di sisi Allah. Dan ini patutnya tak berlaku hanya pada bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun. Jadi ini hendaklah kita beristiqamah. Dan disebutkan, ya, ini satu cerita yang agak unik lah. Ada Talha ni, ada seorang sahabat Rasulullah, telah bermimpi. So dalam mimpinya dia berada di pintu jannah, pintu syurga. 2 orang berada di sana. Tak lama kemudian seorang muncul dari dalam jannah, kemudian silakan orang yang meninggal 1 tahun kemudian, iaitu untuk masuki jannah.
Sedangkan teman yang mati syahid dibiarkan menunggu. Jadi terkejutlah Talha kerana dia tahu orang yang mati syahid ni sepatutnya lebih tinggi ya martabatnya. Jadi dia telah pergi berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah berkata, bukankah ia telah mengerjakan puasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan? Maka Talha menjawab, benar. Rasulullah bertanya, bukankah dalam satu tahun itu ialah mengerjakan solat yang banyak? Dan Talha menjawab, benar. Jadi Rasulullah berkata, perbezaan di antara kedua-duanya bagai langit dengan bumi. Jadi itu penting. Jadi kita berdoa lah supaya kita akan dapat Ramadan yang akan datang, supaya kita boleh beribadat sepenuhnya dan mendapat ganjaran apa yang Allah telah janjikan kepada kita. Jadi ini adalah satu peristiwa dan banyak lagi lah dalam Sunan Abu Daud ada banyak lagi cerita-cerita seperti ini. Jadi Rasulullah dia dah mula doa pada bulan Rajab lagi. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Dia dah mula dah dengan baca doa ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Jadi ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Serta berkatilah kami dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Rajab dia dah mula dah berdoa kepada Allah. Dan doa di akhir Ramadan pula, ya Allah, janganlah engkau jadikan puasa ini sebagai terakhir dalam hidupku. Seandainya engkau berketetapan sebalik, maka jadikanlah puasa ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan yang hampa semata-mata. Jadi tengok ya. Rasulullah berdoa di akhir Ramadan. So it is a yearly reset sebenarnya. Dan kita sebagai umat Islam patut menggunakan this yearly reset ini. Okay? Supaya kita akan dapat banyak benefit seperti yang saya telah sebutkan tadi. Dan selain daripada itu, kerana Ramadan telah lepas dan kita masih dalam bulan Syawal, kita digalakkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Kerana jadi apabila kita puasa 6 hari, kita akan berpuasa selama 1 tahun seperti yang disebutkan oleh dalam hadis Muslim. Okay. So saya ingat saya berhenti setakat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ada pandangan ataupun soalan ataupun tambahan yang ingin dibuat? Assalamualaikum bro. Dengar ke? Okey, silakan. Dengar. Okey, saya tadi dengar tengah-tengah tapi saya nak tanya soalan. Kalau dalam bulan Ramadan ni kita berpuasa dalam 30 hari. Kemudian kita tambah 6 hari puasa 36. Dalam teori kata orang lah, kata teori perubahan to change something to habit, kita perlukan 40 hari. Jadi mungkin kena tambah 4 hari lagi lah untuk konsisten dan benda tu akan jadi habit. Ataupun sememangnya cukup sebenarnya 30 hari latihan itu dia dah boleh jadi suatu apa yang, sebab yelah dalam teori motivasi action oriented ataupun perkara yang berlaku ni dia akan jadi satu perkara yang baik apabila dia jadi habit lah. So how to change something tu kepada habit. Jadi kalau Prof ada penjelasan sains tentang 30-40 hari ni, macam mana? Sila Prof. Okey. Alhamdulillah. Itu soalan yang amat baik sekali ya. Kerana saya sendiri pun mempercayai yang 40 hari itu. Cuma dalam hal ini kita dalam agama ni dari segi motivasi memang 40 hari is the date. Itu adalah berdasarkan kepada ayat Quran yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Di mana dia diminta untuk beribadat selama 36 sebenarnya, and then dia tambah lagi untuk jadikan 40 sebelum dia berjumpa dengan Allah. The konsep ini ialah berjumpa dengan Allah. Itu kita kena bersih. Tetapi dalam hal puasa ni, ini yang unik dia. Dalam puasa ni kita
kebanyakan ya ahli fuqaha lebih suka untuk berpegang kepada hadis Nabi ya, kerana ada hadis Nabi yang mengatakan bahawa yang saya telah kutkan tadi dalam Sahih Muslim, iaitu sahih yang sofa yang kita al-fuqaha memang menerimanya secara bulat-bulat lah, iaitu apabila ditambah 6 hari, dan bila seorang sahabat lain bertanya mengenai perkara ini, dia kata setiap konsepnya adalah sama macam apa yang solat apa nama arahan mengenai solat setiap hari. Kita ada 5 waktu. Mengapa jadi 5 waktu? Kerana sebelum ni Allah telah memberi kita punya orang kita ni, umat kita ni, umat Nabi Muhammad 10 kali ganda. Jadi itu yang jadi 50 jadi tinggal 5. Jadi untuk puasa pun dia anggap macam itu juga, iaitu bahawa kita berpuasa selama 30 hari, kita tambah 6 hari lagi, kita dapat 36. 36 kali dengan 10 ialah 360. So that is approximately 1 tahun. So yang itu kalau kita baca dalam tafsir ya, dalam tafsir hadis ya, dia akan sebut ulama-ulama semua kebanyakannya berpegang kepada konsep itu rather than yang 40 hari. Ada orang tanya, mengapa tak ikut yang 40 hari macam mana Nabi Musa? Itu untuk cerita Nabi Musa. Dia kata oleh kerana kita tak boleh rujuk dalam Rasulullah sendiri tak pernah bercerita mengenai motivasi ini untuk 40 hari. Jadi kita ambil yang Nabi Musa punya. Itu pandangan lah, setengah hari pandangan dari segi muhadithinin ya. Yang saya pun belajar juga dulu. Saya pun pernah tanya soalan ini. So terima kasih kerana tanya ya, kerana ini adalah sedikit pandangan ya, berbeza di antara fuqaha yang berasaskan kepada hadis dan fuqaha yang apa orang kata untuk tujuan motivasi. Wallahu a'lam. Kata Quran. Okey, ada lagi pandangan ke yang boleh kita berkongsi? Tuan Haji Yusof, macam mana? Tak ada. Ke Dr. Faridah ke? Educationist? Okey, Alhamdulillah, Prof. Ya, Jelas, silakan. jelas. Jelas. Cuma macam biasalah yang kita pernah dengar kan, melalui madrasah Ramadan dan sebagainya. Alhamdulillah lah bagi yang makna kata usaha untuk kembali fitrah kan. Tapi yang kita rasa ni macam mana yang masih ada yang keep on macam mengkhianati macam gitu. Maksudnya dengan situasi semasa ni lah, adakah dia tak berkesan walaupun dianya seorang yang kita tahu, seorang ke kumpulan ke yang agamawan lah. Semasa. Kerana itulah yang kita duk fikir, cara kita ni lah, kita fikir apakah tak ada apa yang positifnya kan bagi mereka. Tak nampakkah yang hak ataupun batil ni tak adakah nampak oleh mereka? Ataukah telah dihijab oleh Allah? Gitu. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, terima kasih kerana bawa juga perkara ini. Cuma yang the last part tu kita auzubillah min zalik lah. Kita harap jangan itu. Ya, kerana bila Allah telah cop katakan gelap, maka dia tak buka lah. Yang ini yang kita kena faham juga. Jadi dalam hal tu kita harap taklah. Jadi apa yang kita boleh ikut ialah ikut apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali lah. Imam Ghazali kata kita ni memang ya, Allah terutama yang ada ilmu ya, Allah telah beri banyak ilmu. Tetapi ilmu ni dia bila dia beri, Allah beri kepada kita ilmu tu, kalau kita tak amal dia akan menyerang kita balik. Jadi yang ini yang kita paling takut sekali. Kalau kita tengok para sahabat dia tak belajar Quran tu sepenuhnya.
dia tak nak. Mengapa yang dia tak nak? Adakah kerana dia menentang? Tidak. Dia bukan menentang ayat-ayat Quran tu, tetapi dia takut Al-Quran, ayat-ayat yang dia belajar tetapi dia tak amalkan akan menyerang dia balik. Jadi kita pun sebagai orang yang quote-unquote terpelajar ni kadang takut dia dalam hal ini. Dan kita doa kepada Allah, apa saja yang kita belajar, kita akan amalkan. Jadi dengan itu kita akan selamatlah. Ini adalah apa yang dipanggil oleh banyak ulama tasawuf lah sebagai istidraj ilmu, ya. Istidraj ilmu. Dan mengikut mereka, mengapa yang kita kena baca surah Kahfi setiap hari Jumaat itu ialah supaya kita memelihara diri kita daripada istidraj ilmu ni. Selain daripada ada 4 lain lah yang disebut juga dalam surah Al-Kahfi, itu istidraj kuasa, istidraj ada 2 lagi lah. Mungkin lain kali bila ada masa saya akan bincangkan. Tetapi kita sebagai yang berilmu terutamanya kena minta doa pada Tuhan lah, supaya jangan kita jatuh dalam istidraj ilmu ni. Wallahu a'lam. Okey, terima Okey, ada kasih. ya. Okey, terima kasih. Okey. Tuan Haji Yusof, ada berkomen? Tak ada suara. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar, tak dengar. Oh. Okey kan ni sekarang? Okey, okey. Okey. Anak tak ada apa nak cakap. Hai. Macam mana tafsir tu surah Taqwa tu macam mana? Takwa itulah kalau kita usaha dengan amal nak capai takwa ni, doa kita selalu Allah, doa Allah cakap ilmu, amal dan iman kita. Jadi bila kita amal tu, amal tambahkan iman. Bila kita beriman tu Allah tambahkan ilmu. Jadi dari segi nak bertakwa tu kena amal lah. Dari masa zaman musim Ramadan tu memang kita mudah lah. Kalau nak dapat ilmu banyak tu kena banyak bersedekah. Bila nak dapat ilmu yang banyak banyak bersedekah. Bila nak naikkan iman bertambah amal. Dan itu insya-Allah itulah liputan. Jadi tak dapat tidak pun ialah kita kena banyak mentelaah, banyak membaca Al-Quran itu. Sebenarnya dalam baca surah Al-Kahfi tu banyak perkara yang kita boleh kaji dalam Al-Kahfi itu untuk menentukan sikap-sikap kita terhadap Allah Ta'ala. Cerita-cerita yang ada dalam Al-Kahfi itu banyak kita kena unlearn sebenarnya. Kalau nak tengok kena kaji lebih dalam lah. Apa yang sebab kalau kita tengok, kalau pada saya lah, kalau dulu saya kalau baca terjemahan Quran, tafsir Quran tu banyak yang tak rasa puas hati. Maksudnya tak memuaskan minda kita. Dari segi banyak persoalan yang timbul. Jadi kita alhamdulillah kalau kita dapat memahami ayat Al-Quran tu dari segi perkataan dia, kalimah dia, wazan dia, nahu dia, dan bagaimana kita argue ataupun apa yang didorong untuk kita memahami, insya-Allah banyak persoalan boleh dijawab lah. Itu jadi wallahu alam. Cuma alhamdulillah kita dah lalui Ramadan ini, mudah-mudahan Allah beri kita istiqamah dalam kita beramal, dan hingga kita bertemu Ramadan akan datang mudah-mudahan dengan keadaan yang lebih baik lah. Itu saja pandangan saya. Ya. Okey, terima kasih Tuan Haji Yusof. Muhammad, ada pandangan? Muhammad? Muhammad tak ada pandangan. Sulaiman?
Tak ada. Okey, ada tak pandangan lagi? Saya nak tambah sikit dan mungkin tanyalah Prof. Okey. Itulah kembali pada fitrah ni pasca Ramadan ni, saya rasa dia ada mungkin berkait dengan soalan saya 40 hari tadi kan. Dia mungkin kita bahagi pada dua lah kan. Satu yang bersifat amalan, praktikal. Maksudnya dalam konteks Ramadan, puasa, dua, solat kita dan juga kita punya qiyam dan sebagainya. Kemudian pengamalan kita pada Quran. Ini antara benda-benda yang fizikal lah. Kemudian yang kedua tu saya rasa dia lebih kepada rasa yang melibatkan dalam apa panggil ihya. Apabila setelah tiba saat mula-mula dia bermain dalam sudut kita membersihkan ataupun membetulkan amalan kita. Yang kedua, bila amalan itu membawa kepada rasa, kepada ketauhidan Allah lah dalam marhalah rasa. Jadi apa orang panggil ibadat ni rasanya disusun dalam dua konteks gitulah banyakkan kata ulama. Jadi mungkin bila kita nak melatih pasca Ramadan ni dia terkait dengan dua tu lah, satu amal, satu hati. Mungkin Allah alam. Okey, alhamdulillah pandangan yang baik dan perlu kita ingatlah bila kita berbincang ini satu perkara yang perlu kita jaga ialah kita perlu praktis lah apa yang kita buat dan memanglah Ramadan telah lepas dan apa yang akan datang itu akan datang dan kita tak tahu sama ada kita sendiri akan berada dalam bulan Ramadan yang akan datang. Dan kita berdoalah supaya kita semua akan berada pada bulan Ramadan yang akan datang dan juga dapat melaksanakan ibadat-ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah dan secara tak langsung juga dapat membentuk diri kita. Dan again lah, saya quote juga orang Sufi ni, kerana orang Sufi ni dalam bulan Ramadan mereka agak lebih dari segi ibadat. Dan memang saya tengok dari perhatian saya mereka meletakkan bulan Ramadan ni amat penting sekali. Dan kalau kita tengok daripada sirah Rasulullah sendiri pun dan juga sahabat-sahabat dan juga ulama-ulama bulan Ramadan ni memang diletakkan sebagai bulan ibadah Dan kalau kita tengok jugalah cuma kita berbeza sedikit di Malaysia ni kita ada satu culture yang agak unik, yang berbeza yang saya perhatikan lah. Iaitu kalaulah tengok pada Rasulullah, sahabat-sahabat dan juga ulama-ulama ibadah mereka dalam bulan Ramadan itu dia buat personal dia buat personal dan tidak jemaah. Tapi kita ada satu perbezaan di situ. Mungkin ini satu kelebihan yang patut kita galakkan ataupun dia mungkin satu yang akan menyebabkan masalah kita pada masa depan. Tapi saya sendiri tak tahulah. Bagi saya ada setengah kira daripada kita merasakan bahawa bila buat ramai-ramai itu dia seronok. Dan awal macam ni kita galakkanlah buat secara berjemaah. Tetapi ada setengah tu merasakan bahawa kalau dia buat ramai-ramai dia tak dan nak jaga diri dia. Dia tak dan nak jaga diri dia. Nak membetulkan diri dia. Kerana nak betulkan diri kita sendiri ni dia perlu kita sendiri maknanya sebagaimana Rasulullah dia pergi ke Gua Hira, dia pergi apa orang kata berkhalwat seorang diri dan bersembang dengan Allah. Jadi bergantunglah kepada individu kerana setiap orang tu dia mempunyai cara dan kaedah keyakinan dia tersendiri. Tapi apa yang penting ialah kita hendaklah cuba mengenali Allah dan educate ourselves. Because at the end of the day, kalau kita fikir-fikir kan, masuk kubur ni kita seorang lah. Kita takkan ajak orang lain. Jadi kalau kita tak jaga diri kita dan tak berhati-hati, maka nanti kita berjumpa Allah pun susahlah nak jaga dari segi tu. Ada apa lagi komen ke, cadangan ke? Prof, saya nak tambah sikit. Okay, go ahead. Okay.
Yang tadi Prof sentuh tentang amal ibadah tu, saya rasa ada baiknya juga ya. Konsep kita ya, macam contoh kita nak bantu orang susah sepenuh Ramadan ni, kita boleh mula dah daripada Rejab dan Syakban. Mana Rejab That's dan it. Syakban ni bagi bantuan orang susah, dia boleh dapat berpuasa, beribadat tu dengan cukup. Sebulan makanan cukup apa semua kan. Tadi dia pun dapat tumpu untuk beribadah apa sebagainya, tak perlu nak kais pagi, makan pagi, kita selesai dah Rejab Syakban. Jadi tak adalah kadang-kadang saya tengok petugas-petugas orang pejabat agama lah, sebagai NGO, terpaksa pulun ni. 20 hari, 30 hari ni nak menyelesaikan bantuan agihan dan sebagainya. Sampai kadang-kadang letih malam dah ibadah. Sedangkan kalau ikutkan 10 malam terakhir tu, iktikaf tu duduk di masjid je, tak bergerak mana. Jadi mereka terpaksa hantar bantuan. So, saya rasa konsep kita, cuma kita galakkan orang bersedekah. Bersedekah untuk dalam Ramadan tu, supaya kita dapat beramal gunakan sedekah tu selepas Ramadan. Bukan pulun duit tu juga untuk Ramadan ni. Jadi kadang-kadang pusat zakat pun memang dia dah buat pun. Macam yang dia tolong tahun ni adalah sebenarnya duit zakat yang tahun lepas. Jadi saya ingat kita kena usahakan supaya, sama jugalah iftar ni, kalau boleh buat iftar. Tapi iftar ni bukan jadi macam majlis, macam mana ya, majlis seremonial gitu. Dia iftar ni buat makan, open kat orang hadir makan macam tu. Jadi dia bukan sangat sampai kita terpaksa hotel lah apa sebagainya kan. Jadi saya rasa kena ubah lah Prof kita punya cara memberi bantuan ni. Maknanya semangat bantuan apa semua dah mula dah bulan Syakban. Jadi adalah bulan Syakban ni kita relax kan. Masa tu buat pejabat agama, bantuan NGO, list nak bagi fakir asnaf semua ni bulan Rejab dah selesai dah. Bulan Syakban kita dah boleh bagi dah zakat-zakat apa tu bantuan apa semua ni. Jadi orang yang nak raya orang susah ni sepanjang bulan Ramadan ni dia tak boleh fikir dah. Dia boleh beribadah ya dekat rumah apa masjid sebagainya. Itulah pandangan saya Prof. Okey, jazakallah khairan. Kita akan cuba buat tahun ni insya-Allah. Kerana ini memang kalau kita tengok pun para sahabat Rasulullah pun dia start daripada bulan Rejab lagi dah. Tapi apa orang kata kerana kita ni masih kita punya fokus area dia terlampau kecil lagi, masih kat Ramadan saja. Dia tak mula daripada Rejab. So hopefully insya-Allah pada tahun ini kita akan cuba extend kan kita punya fokus area daripada 1 bulan saja kepada lebih daripada bulan tersebut. Okey, jazakallah khairan. Sekarang dah pukul 10.30. Kita akan jumpa insya-Allah pada minggu depan. Minggu depan saya nak ingat, kalau tak ada siapa nak cakap, saya ingat nak membincangkan mengenai sistem kewangan Islam ni ya, kerana Datuk Seri dah minta kita tengok ya. Dan masya-Allah saya ada peluang tengok, dan ada beberapa perkara yang mengejutkan yang saya akan bentangkan ya pada minggu depan. Saya harap ramai akan ikut ya, kerana saya nak dengar feedback. Tajuk yang saya telah berikan untuk minggu depan ialah sains kewangan Islam, adakah hanya setakat akad saja ataupun zero interest ya, ataupun bunga kosong ya, bunga sifat. Kerana the argument dalam sistem sekarang ini, sama ada di Malaysia, terutama di Malaysia, ini saya nak sebutkan ni, terutama di Malaysia ialah it's alright to have 10% interest, 5% interest, still dinamakan sistem kewangan Islam. Saya rasa dah tiba masanya kita tak sah allow benda ni happen, kerana ini adalah misuse of the term sistem kewangan Islam. Jadi saya harap minggu depan ramai akan hadir dan kita bincangkan perkara ini supaya kita sebagai satu jemaah boleh bawa perkara ini kepada Datuk Seri Anwar. So kita tutup dengan membaca tasbih kifarah dan salawat. Dan